Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Penonton yang dirahmati, alhamdulillah hari ini pagi lagi sudah berpeluang untuk live. Semalam lewat sangat. Alhamdulillah hari ini cuba selesaikan lebih awal. Hari ini hari yang ke-22. InsyaAllah kita akan sambung ayat-ayat daripada surah Saba. Jadi hari ini hari ayat yang ke-22 lah kan. InsyaAllah satu hari satu ayat. Alhamdulillah, Allah izin dapat dipenuhi daripada ayat 1 hingga hari ini dah masuk ayat yang ke-22. Jadi ayat 22 ni dah tukar tajuk daripada kisah kaum Sabak yang dianugerahi pelbagai nikmat dan berakhir dengan mereka berpecah belah, mereka hanya tinggal sebutan, ya, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kesejahteraan dan kesatuan di antara mereka itulah, ya, orang kata berpecah belah lah, bertebaran ke sana sini, maknanya dah tidak wujud lagi satu bangsa yang kuat, yang teguh, yang hidup dalam keadaan yang penuh nikmat, ya, di sebuah negeri yang diungkapkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, jadi semuanya berpunca daripada kufur nikmat, ya, tidak menghargai, tidak mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan. Jadi habislah cerita tu. Ni ya, ayat yang ke-22 ni nak masuk kisah lain, iaitu kisah manusia seluruhnya, ya, yang berkisah tentang persoalan tauhid dan syirik. Ya, kita tahu Islam membawa ajaran tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan menentang sebarang bentuk syirik. Apalagi syirik dalam bentuk yang terang-terang menyembah makhluk, ya, menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana semuanya selain daripada Allah adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita tengok ayat-ayat, beberapa ayat daripada bermula daripada ayat 22 ni, semuanya adalah nak menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kepalsuan sembahan-sembahan selain daripadanya. Okey, jadi kita tengok firman Allah dalam ayat 22 ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Qul tu maknanya khitab, arahan, suruhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentulah kepada kita semua, ya. Jadi qul, wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad. Maknanya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang yang menyembah selain Allah, yang mendakwa apa yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang layak dan berhak disembah. Jadi qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Cuba kamu serulah Tuhan-Tuhan yang kamu dakwa, ataupun benda-benda ataupun makhluk-makhluk yang kamu dakwa sebagai Tuhan selain Allah. Kan, jadi tak kira lah apa yang disembah oleh manusia selain Allah ni. Ada yang sembah malaikat ke, ada yang sembah batu ke, ada yang sembah matahari ke, ada yang sembah sesama manusia, ada yang sembah haiwan pun ada. Jadi dia kata dia macam uslub mencabarlah. Cuba kamu doa, cuba kamu seru, cuba kamu minta dengan Tuhan-Tuhan
yang kamu sembah selain Allah tu. Ataupun benda-benda yang kamu dakwa sebagai Tuhan selain Allah. Ud'u. Ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Maknanya seru benda-benda yang kamu dakwa sebagai Tuhan selain Allah. Ya, jadi tak kiralah apa benda. Malaikat ke, jin ke, manusia ke, batu ke, kayu ke, cakrawala, matahari, bulan, bintang ke, ataupun haiwan ke, kan ada sebuah haiwan. Dan apa-apa, sebenarnya mereka itu yang kamu sembah selain Allah tu, Allah kata, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka semua tu tidak memiliki walaupun sebesar zarah, tak memiliki apa-apa walaupun sikit sebesar zarah. Sebesar apa? Zarah, debu yang halus tu, sama ada di langit dan di bumi. Satu benda pun mereka tak punya. Jadi nak minta apa dengan mereka? Contohnya lah kan, kita buat contoh, katakan ada orang tu dia sembah manusia. Manusia tu kita, maknanya ada orang dia sembah sesama manusia kan, dia puja manusia, harapkan manusia, ikut je cakap manusia, macam dia sembah manusia lah kan. Cuba kita sendiri sebagai manusia kan, kita sendiri sebagai manusia, apa yang kita ada? Apa yang kita ada? Apa milik kita? Tengoklah apa milik kita. Tubuh badan kita ni milik kita. Apa? Kalau kita memiliki sesuatu kan, biasanya bila kata hak milik tu, maknanya dia boleh mentasarruf, dia boleh mentadbir, dia boleh mengurus, mengawal apa yang dia ada tu, apa yang dia miliki tu. Itu contoh kita. Boleh kita pilih kita ni nak lahir bila? Kita ni dah lahir daripada ibu bapa mana? Siapa ibu bapa kita? Kita boleh pilih. Tak boleh kan? Kita nak pilih, kita nak lahir zaman Nabi SAW. Tak naklah zaman sekarang teruk. Kalau lahir zaman Nabi kan best, berjuang bersama Nabi, kawan dengan Aisyah. Kan boleh pilih, Allah, mestilah kita nak jadi umat yang awal tu, jadi generasi awal. Kawan kita siapa? Kawan kita Aisyah, Ummu Salamah, kan best. Tapi tak ada kan, Allah lahirkan kita generasi sekarang. Tarikh lahir bangsa apa kita, tak ada pilihan. Dan nak mati, ada pilihan? Tak ada juga. Ada di kalangan kita mati muda, ada yang pertengahan, ada yang lanjut usia, tak ada pilihan. Itu hidup dan mati, tak ada pilihan. Dan tubuh badan kita yang Allah bagi ni, mata kita, bila dia nak rabun, bila dia tak rabun, semuanya Allah yang kuasa tentukan. Kita tak ada kuasa. Mata rabun bolehlah pergi ikhtiar cari cermin mata, kan. Rambut kita tak boleh pilih bila dia nak uban, bila tak nak uban, berapa helai uban, berapa banyak yang tak uban, tak boleh pilih. Gigi kita tak boleh pilih mana bila nak gugur, bila nak sakit. Semua dalam hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tarik bila-bila je. Kan? Bila-bila je. Itu kita jadi. Bayangkan kalau kita tak boleh nak kawal apa yang ada pada tubuh badan kita, mana boleh kita bagi kepada orang kan? Orang buta boleh kita bagi dia celak. Tak boleh, sedangkan kita sendiri tak boleh nak kawal mata kita. Kalau dia nak rabun, dia rabun. Itu maksudnya. Jadi itu Allah kata, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah tu, selain Allah tu, tak kiralah apa, mereka tak punya apa-apa, sedikit pun. Usahakan kata banyak, sebesar zarah pun mereka tak punya. Jadi apa logiknya? Apa logiknya untuk kita sembah mereka? Itu yang Allah nak sedarkan, nak bangkitkan
kesedaran dalam diri manusia yang menyembah selain Allah. Dia menyembah ni satu fitrah manusia, dia memang nak cari sesuatu yang dia nak sembah. Jadi kalau tidak dibimbing kepada jalan yang benar tu, dia pergi sembah benda-benda yang tak patut dia sembah. Inilah Allah nak tarik ke perhatian manusia supaya berfikir bahawa apa yang disembah selain Allah itu tak ada makna. Tak ada makna. Sebab apa? Sebab mereka tak punya apa-apa, dan kalau kita minta pun mereka tak dapat bagi apa-apa. Jadi kenapa sembah dia? Okey, Jadi dan wama lahum fihi ma min syirkin wama lahu minhum min zahir. Dan mereka tidak ada share. Syirkin ni sekutu. Maknanya tidak ada share dalam urusan langit dan bumi ni. Maknanya mereka tak kongsi apa-apa dengan Allah. Fihima ni maknanya di langit dan di bumi. Maknanya seluruh yang ada di langit tu, cakrawalanya, matahari, bulan, bintang, segala-galanya milik Allah saja. Tidak ada dikongsi dengan siapa-siapa pun. Dan juga di bumi. Manusia, haiwan, bukit, bukau, sungai, laut, tumbuh-tumbuhan, segala-galanya sehingga ke dalam perut bumi kalian tidak ada siapa pun yang berkongsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak kongsi pun. Allah, kepunyaan Allah yang mutlak. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendapat apa-apa pertolongan daripada mereka. Zahir ni maknanya penolong. Ahli tafsir kata dia berasal daripada perkataan zahir, belakang. Belakang ni tempat paling kuat untuk kita menanggung beban. Jadi maknanya mereka tidak ada dukungan apa-apa pun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak berhajat, tidak perlukan kepada sokongan dan dukungan mereka. Jadi ini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang begitu jelas, tegas, tuntas suruh Nabi SAW bagi tahu manusia yang menyembah selain Allah ni. Qul, katakan wahai Muhammad pada mereka, ud'u, cuba kamu seru, cuba kamu doa, cuba kamu minta dengan Tuhan yang kamu sembah selain Allah tu. Mereka boleh bagi apa? Sebab mereka tak punya apa-apa. Tak punya apa-apa. Dan bukan saja tak punya, share dengan Allah pun tak ada. Allah tak kongsi. Apa yang di langit dan di bumi ni milik Allah sepenuhnya secara mutlak. Tak ada kongsi. Dari segi mencipta, dari segi mengawal, dari segi mentadbir, dari segi memiliki, Allah semata-mata secara mutlak. Jadi mereka tak milik, dan mereka juga tidak pernah membantu dan menolong Allah dalam menjaga ni. Kan Allah sebut dalam ayat kursi apa? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah tak pernah Allah nak jaga langit dan bumi ni sampai perlu ada Tuhan lain yang tolong. Tak ada. Wa huwal aliyul azim. Dia maha tinggi lagi, maha agung. Jadi ini salah satu uslub nak menarik manusia yang menyembah selain Allah supaya berfikir adakah manfaat untuk mereka menyembah selain Allah. Jadi kalau mereka tak punya apa-apa, mereka tak dapat bagi apa-apa, mereka kosong. Kosong macam kosong. Jadi kenapa sembah mereka? Sembahlah Tuhan yang satu-satunya, yang mencipta, yang memiliki, yang mengurus, yang mentadbir, yang kaya, yang boleh memberi, yang maha mendengar dan maha mengasihani. Jadi itu intipati ayat yang ke-22. Menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya walau dalam bentuk apapun, dari segi pemilikan,
dari segi penciptaan, dari segi pengurusan, dari segi pentadbiran, dari segi pembuat keputusan. Hanya dia semata-mata. Jadi sembahlah dia. Okey, itu saja ayat yang ke-22. InsyaAllah kalau diizinkan kita akan sambung ayat yang ke-23. Ya, masih lagi membicarakan tentang isu tauhid, ya, insya-Allah. Jadi sekian dulu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.